Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau Haji Alias, Tuan SU, Tuan Haji Nur Azif, barisan jawatan kuasa imam, para imam bila-bila, dan juga sidang muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Cikgu Tuan Haji Azim jemput saya untuk bawa kampung ni sendiri, untuk bawa kampung. Lalu untuk bawa kampung ni tak berapa famous mana. Jadi tak apa, insya-Allah. Terima kasih ya. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang hari ini dapat meluangkan masa. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sama-sama tumpang rahmat. Saya dapat tumpang rahmat imam, ibu-ibu, ayah-ayah depan saya ni, insyaAllah. Jadi alhamdulillah kita sama-sama tumpang rahmat kasih sayang masing-masing lah. Hari sini insya-Allah bawa kasih sayang, bawa rahmat Allah Subhanahu wa taala semua sekali, insya-Allah. Jadi yang saya kasihi sekalian, muslimin muslimat sidang hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini insya-Allah saya cubalah, saya nak bercakap tentang apa ni kitab Hidayatul Hidayah. Kita sambung sikit lagi, ada beberapa muka surat lagi yang tertinggal, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan bekalan hidayah ini dapat memberi hidayah betul-betul kepada diri saya dan juga kepada muslimin muslimat yang mendengar pada malam ini, insya-Allah. Jadi sebelum itu, sukalah saya ingatkan diri saya sendiri dan juga ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang depan saya ni, mudah-mudahan kita sentiasa di dalam meraih berkah daripada Allah, meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan daripada Allah itu tidak datang secara sendirinya, melainkan dia datang, berkat itu datang bersama dengan adab-adab di dalam mana-mana kehidupan kita dah. Dalam bidang, dalam cabang hidup kita mesti ada adab, mesti ada peraturan, mesti ada semua sekali, supaya dengan adab itu akan menghiasi diri seseorang itulah muslim, contohnya, insya-Allah. Jadi sukalah saya hari ini ambil masa sikitlah
ambil masa sikit sebelum kita baca kitab ni. Kita terutama sekali kita masing-masing koreksi diri kita, muhasabah diri sendiri dah. Kalau tak ada orang nak cerita tentang ke diri kita, siapa lagi nak cerita tentang kita? Jadi kita diri kita sendiri, cuba kita muhasabah dalam kehidupan kita. Sampailah bulan ni, bulan 11, nak masuk bulan 12 esok lah. Esok nak masuk bulan 12, hari ni 30 hari bulan 11, esok masuk bulan 12 ya. Mau bulan Masihi, nak masuk bulan 12, nak habis dah hujung tahun ni, nak habis dah tahun 2021 ni. Sedar tak sedar nak habis dah 2021. Jadi bagaimana dalam tahun 2021 ni nak sampai ke penghujungnya, begitu jugalah meningkatnya usia kita dah. Langkah-langkah perjalanan yang kita susun daripada bulan 1 hari itu sampai ke langkah hari ini. Adakah langkah yang kita buat itu, langkah demi langkah itu mencapai darjah keredaan ataupun keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak kecek, nak bercerita tentang adab sikit kan. Ya boleh semua sekali dah adab. Dah. Adab ni penting. Orang kata, ulama kata al-adab fawqal ilmi. Adab itu lebih hebat daripada ilmu seseorang. Adab itu akan menjadikan seseorang itu lebih indah, walaupun mukanya itu, walaupun rupa parasnya itu tidak seindah akhlaknya. Tapi bila akhlak indah, akhlak cantik, adab cantik, maka rupa paras yang tidak cantik itu jadi hias, jadi mencerminkan keindahan dirinya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah, dalam surah Al-Hujurat, saya kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian dah. Surah Al-Hujurat dia kata, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Surah Al-Hujurat dia cerita pasal apa ni? Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ni siapa? Kita. Kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita beriman dengan isi kitab Al-Quran yang diturunkan, kita beriman dengan semua yang Allah sebut rukun iman tadi. Jadi dia kata, janganlah kamu, Allah kata, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. Jangan angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengan Nabi, sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan setengahnya yang lain. Larangan yang demikian itu supaya amal-amal kamu tidak hapus pahalanya sedangkan kamu tidak menyedarinya. Hadis ini surah Al-Hujurat ni dia turun kepada asbabun nuzul, kepada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas. Masa Thabit bin Qais bin Syammas ni seorang yang dipanggil apa ni, sound trouble, tak dengar suara ni, telinga dia kurang dengar, dia kena pakai alat bantu pendengaran tu. Dia bercakap sangat tinggi dengan Nabi. Ya, dia cerita dia bersuara lantang dengan Nabi. Maka turunlah ayat ni, larang orang-orang beriman semua jangan meninggikan suara melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran ini nak mengajar kepada kita tentang satu adab yang sangat indah. Dah adab ni, Quran cerita tentang adab. Sahabat-sahabat zaman dulu bila dengar ayat ni, dia pun terus akur, terus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya sahabat-sahabat ni dia nak tegur kita juga supaya kita tak sedang. Andai kata kita tidak menjaga adab-adab dalam pergaulan, adab dengan Allah, adab dengan sesama makhluk kita ni, makhluk Allah ini,
maka dalam keadaan tidak sedar akan menghapuskan segala amal kebaikan yang kita telah buat sebelum ni. Kita buat amal kebaikan sebelum ni, tiba-tiba terhapus dengan secara automatik tanpa wa antum la tash'urun, sedangkan kamu sendiri tidak menyedari bahawasanya kebaikan itu yang kamu laksanakan itu terhapus, sudah tak diambil kira lagi. Allah tak pandang kebaikan-kebaikan yang telah dibuat itu. Jadi dalam hadis, dalam ayat Quran ini cerita kepada kita tentang satu adab. Ini adab tentang menyaringkan suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, ada adab lain tak yang kita kadang-kadang terlepas pandang di dalam, pertama sekali beribadah pada Allah. Tak? Dalam beribadah kepada Allah, tidak, kadang-kadang kita terlepas pandang. Tidak datangnya kita ke surau, datangnya kita masjid itu satu percaturan perencanaan Allah, perancangan Allah. Mari hantar kita mari sini. Di samping itu, maka ada satu benda, apabila kita mari ke surau contohnya, mari ke masjid contohnya, ada satu benda kita terlupa bahawasanya ada satu adab yang perlu dijaga situ. Perlu ada satu adab yang perlu dijaga, perlu dititik beratkan. Apabila langkahnya kaki dalam mana-mana tempat ibadah, dalam tempat ibadah, adab yang pertama sekali Nabi kata yang apa dia? Bila mari masjid, masuk surau, langkah kaki kanan, kemudian keluar kanan, keluar kiri lah. Itu biasa. Jadi apabila datangnya, perutama sekali ketika adab sesama kita lah sendiri dan sesama bersama dengan ulama, tok guru depan kita, tak kira lah siapa yang mari mengajar sini, adab sesama guru terhadap guru dan adab guru dengan muridnya ada dititik beratkan dalam kitab Hidayah ni dah. Jadi ya, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, kita tengok di dalam bab Al-adab ni, al-adab fauqal ilmi. Kita nak cerita sikit lagi lah, supaya dengan adab yang kita jaga itu, adab itu mendatangkan keberkatan daripada Allah. Tak? Adab, jaga adab dapat berkat. Tidak jaga adab, tidak ada keberkatan. Walaupun mari tempat yang penuh dengan keberkatan. Tak? Kita mari tempat yang penuh dengan berkat, tempat surau, tempat masjid, andai kata tidak menjaga adab, tidak akan ada keberkatan di situ. Natijahnya, hasilnya, maka apabila keluarnya daripada tempat yang penuh keberkatan ini, tidak ada mendatangkan hasil kepada hati kita. Sikit pun tak beri kesan, sikit tak beri kesan. Sebab apa? Sebab mari dengan tidak ada adab itu, mari sedikit tak beri kesan kepada hati. Tidak memberi satu contoh. Tok guru main mengajar tentang kelebihan istighfar. Tak? Kelebihan istighfar. Andai adab tidak dititik beratkan dalam suasana ilmu itu, maka keluar dengan sekadar mendengar sahaja. Jadi Allah baru gila mari tempat baik, keluar bawa nak mari guni bawa guni pahala, tapi keluar berciciran pahala jatuh di tengah jalan rugi kita. Itu salah satu adab yang kita perlu jaga dah, supaya berkat itu datang kepada diri orang yang dengar. Saya dapat terima keberkatan pada sahabat-sahabat saya depan ni, dan sahabat-sahabat boleh kongsi dengan saya, boleh berkongsi keberkatan dengan sahabat-sahabat sekalian. Dan kita ya dalam bab adab juga, Nabi kata semua sekali itu ada adabnya dah. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam diciptakan itu, maka disuruhlah oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat dan juga kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud bukan sebab menyembah kerana ia ciptaan yang paling hebat dah, tapi sujud tanda hormat kepada Nabi Adam. Maka malaikat itu sujud sebab ada malaikat itu beradab dengan Allah dan beradab dengan makhluk yang bernama Nabi Adam. Manakala adapun iblis itu tidak sujud kepada Nabi Adam. Sebab apa? Sebab dia tidak ada adab. Adabnya tidak ada, walaupun dia tinggal di syurga yang sangat mulia. Begitu juga dengan kita, duduk tempat yang sangat mulia ini, tapi tidak ada
peradaban. Allahu Akbar. Itulah dah. Dan kita tengok dalam hukum fiqhnya juga dah. Hukum fiqh apabila nak buat tandas dah, buat tandas, fiqh kata, ahli fiqh kata janganlah kita buat tandas kita tu menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dah, itu salah satu adab. Adab kerana apa? Kiblat tu kalau kita pandang bukan depan mata kita. Kiblat Ka'batullah, Baitullah bukan depan mata kita. Ka'batullah beribu-ribu kilometer daripada kita. Tetapi adab hukum fiqh suruh jaga situ. Janganlah menghadap kiblat, janganlah membelakangi kiblat. Tempat kita nak tandas kita itu. Maka situ ada adab juga, peraturan dia juga supaya cantik ibadah yang dibuat oleh kita tadi. Begitu jugalah dah dalam sama-sama kita nak cari keberkatan, mari ke surau tempat baik-baik ni. Tempat baik-baik kita kata tempat yang marinya malaikat, kita tak nampak malaikat. Makhluk yang bernama jin pun ada bersama kita juga, insya-Allah. Dia mari nak dengar cerita-cerita kebaikan daripada tuan-tuan guru. Andai dia melihat kepada kita semua dah. Ya, pertama sekali Nabi kata, andai kata terdengar suara azan, Bilal tengah azan, Bilal tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka berhentilah kita daripada berkata-kata. Fokuslah telinga yang Allah bagi kepada kita ni untuk mendengar azan daripada Bilal tadi. Dah, kita sama-sama fokus, dapat berkat, dapat keberkatan daripada Rasulullah. Rasulullah kata tu siapa Rasulullah? Rasulullah itu orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah kata, ada kamu mendengar azan, maka mendengar Bilal azan, maka dengarilah dan jawab apa yang dia kata selepas itu, sehingga habis dan doa. Nabi kata sambung lagi, halat lahu syafa'ati. Siapa-siapa yang berdoa selepas azan, jawab azan, halat lahu syafa'ati, maka orang ini akan dapat syafaatku pada hari kiamat nanti. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji yang sangat pasti, bukan janji yang dicapati, bukan. Janji yang sangat pasti daripada Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan itulah antara ada di dalam kita mengamalkan, cari ilmu, sama-sama cari ilmu. Cari ilmu ni untuk suluh ibadah tu. Mana ibadah tak betul lagi, nak suluh supaya ibadah kita buat tu dijaga oleh syariah, hukum fiqh yang betul. Dah, apabila betul hukum fiqh, maka betullah ibadah kepada Allah. Kemudian datang lagi hukum hati, tasawuf bab hati pula. Jaga nak semayang betul dah, betul sujud, betul rukuk dan sebagainya. Mari pula hukum tasawuf, nak jaga hati masa semayang. Hak tu paling payah sekali. Jadi mudah-mudahan dengan adab yang kita dapat tu, kita dapat kebaikan bersama dah. Kita sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan pesan-pesanlah dengan jalan sabar dan jalan penuh dengan kebaikan, kebenaran. Mudah-mudahan dengan kebenaran itu dapat kita mengangkat kita, darjat kita daripada bawah naik ke atas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itulah antara adab-adab yang perlu kita jaga, yang perlu kita panggil apa ni, titik berat lah. Ya, dalam kita belajar tinggi-tinggi semua, kita semua belajar bab tinggi belakang, bab kitab-kitab yang tinggi, kitab kita baca hukum-hukum fiqh yang sangat tinggi. Tapi alangkah kita ruginya kita andai kata kita biarkan satu pelajaran yang sangat penting, iaitu pelajaran adab. Pelajaran yang sangat penting, kita terlupa nak belajar benda gitu. Jadi bila terlupa, maka rugilah. Okey, itu sekadar itu saja untuk peringatan untuk diri saya dan juga kita sama-sama, insya-Allah. Dan hari ini kitab dalam kitab Bidayatul Hidayah, cara memilih sahabat.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين insyaallah amin. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalidu." Maksudnya, seseorang itu mengikut agama cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Dah, sahabat yang kita boleh pilih ni sahabat ramailah. Sahabat kita boleh pilih sahabat, teman, sahabat ataupun teman ada dua, terbahagi kepada dua. Pertama sekali yang kita boleh pilih. Yang kedua yang memang kita tak boleh pilih, wajib kita terima. Siapa tu yang wajib kita terima? Iaitu mak ayah kita. Dua tu wajib kita terima lah. Walaupun macam mana mak ayah kita, teman yang dan ataupun sahabat yang kita tak boleh pilih ialah ibu dan ayah. Maka tak boleh lah, tak boleh buat pilihan. Tak, saya nak mak macam ni, saya nak ayah macam ni, tak boleh, tak boleh. Itu dah ditetapkan oleh Allah. Maka berbaktilah kepada kedua ibu ayah yang masih ada lagi. Dah, masih ada kerana kedua-dua ini, salah satu akan kedua-dua ini membuka satu pintu berkat daripada dua orang ini. Nabi kata apa dia ni? Allah Rabbil Karim, celakalah, 3 kali Nabi ulang, celakalah. Mafhum hadis, celakalah dan celakalah. Siapa-siapa yang mempunyai ibu ataupun ayah kedua orang tuanya, tetapi dengan orang tua ini, kedua orang tua dia ini memasukkan orang tu ke dalam neraka Allah, celaka. Dia kata, Nabi kata celaka 3 kali Nabi ulang. Kenapa celaka? Kerana dengan adanya orang tua, dengan kedua orang tua, ibu bapa tadi, tak boleh memberi manfaat kepada diri dia untuk dia menebus syurga dengan Allah. Rugi Nabi kata. Andai kata masih ada mak ayah lagi, kita sama-sama dah buat baik, berbakti kepada keduanya selagi dia masih ada. Dah, semacamlah kita ni, insya-Allah ada kebaikan situ. Buat baik dengan orang tua ada kebaikan. Dah, ada yang kemari keberkatan orang tua tu. Orang tua tu walaupun nampak dia garang dengan kita, tapi tengah malam dia bangun Allah, ataupun subuh dia bangun. Orang tua ni bangun cepat dah, pukul pagi betul tak ni? Pukul pagi, pukul 5 lama-lama dia bangun. Dia tidur awal pukul 10, bangun pukul 4 pagi. Tidur tak boleh nak tidur dah. Dah jaga pukul 4 pagi, tak boleh nak tidur dah dia. Masa itulah dia kalau Allah bagi taufik hidayah pada dia, bangunlah dia, taruh tangan, ya Allah, memberkatilah anak aku yang jaga aku selama ni, ya Allah. Dia bagi duit aku kepada aku, yang tolong aku pergi klinik, yang hantar aku pergi mana-mana, yang beri keberkatan kepada dia, ya Allah. Ahli keluarga mesti dia doa gitu. Dapat berkat. Doa mak ayah ini tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu pandang doa mak ayah. So, kita sebagai mak ayah sendirilah. Tak, saya sebagai mak ayah dan tiap ayah lagi, kita masih muda, banyak benda yang tak sabar. Tapi sahabat yang ayah-ayah depan saya banyak dah sabar, kesabaran ni. Tak, jadi jaga mulut, ya, jagalah. Ni celupa mulut dengan mak ayah kita, dengan anak-anak kita lah. Cukup terasa hati, janganlah kita angkat tangan, tadah, ya Allah, jatuhkanlah malu pada anak aku, anak Alhamdulillah ya. Sebab dia akan turun, Allah akan bagi juga. Cukup mana Allah turun, Allah akan bayar cash. Allah akan pandang doa ibu dan ayah, biar Allah bayar cash itu. Allah na'udzubillah lah. Kalau kena kepada anak kita, siapa yang susah? Kita juga yang susah. Allah na'udzubillah.
Jadi yang Nabi kata sini, seseorang itu mengikut cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Ya, maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai pembantu di dalam menuntut ilmu dan di dalam urusan agamamu dan duniamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya, engkau pastikan pada dirinya ada 5 syarat ini. Nak cari sahabat ada 5 syarat. Imam Ghazali gariskan sini. Yang pertama sekali, sahabat itu orang yang berakal, iaitu orang yang berilmu. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh, kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Dan paling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat daripada mudaratnya, sedangkan dia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu. Kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Di dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, yang maksudnya, dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, jauhi akan dia. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika dia bersahabat dengannya. Seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya. Maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan. Yang pertama sekali, sahabat mesti orang yang berilmu. Kita berkawan dengan orang alim, kita kawan dengan siapa-siapa yang menunjukkan dia punya personality dia dah. Kita pun rasa terhormat juga bila kita kawan dengan orang baik-baik ni dah. Allah Akbar. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika ia dirangsang oleh nafsu syahwatnya. Dan Sayyidina Al-Qamah telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Al-Qamah berkata, wahai anakku, Al-Qamah ni seorang ulama, seorang besar daripada golongan tabi'in. Al-Qamah ni masa dia nak mati dah. Masa dia nak mati, dia tengah nazak ni. Dia tengok cucu-cucu, anak-anak dia, saudara, wari-wari dia yang duduk berkumpul depan dia ni. Sedih lah, dia nak mati, sedih. Dia pun bersuara ketika dia nak mati tu. Dia kata macam mana kepada anak-anak dia, bapa sedih semua ni, kenapa semua sedih ni? Dia kata, kenapa semua orang sedih? Dia kata, sedangkan aku tak sedih pun. Aku nak pergi berjumpa dengan Tuhan aku ni. Tuhan aku dah janji macam-macam dengan aku. Aku nak pergi, aku rindu sangat jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, jangan sedih-sedih, aku nak pergi tempat yang baik Allah. Lepas tu dia baru dia meninggal. Dah Al-Qamah ni. Jadi yang pertama dia kata apa? Apabila engkau berkhidmat kepada sahabat itu, maka ia akan memelihara akan dikau. Dah. Yang pertama, apabila engkau berkhidmat buat baik kepadanya, maka ia akan memelihara akan dikau. Yang kedua, apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Yang ketiga, apabila engkau ditimpa kesusahan, ia akan turut sama-sama menanggung kesusahanmu. Apa yang nak cari tak? Susah senang bersama. Yang keempat, apabila engkau menolong akan dia, nescaya ia akan membalas kebaikanmu. Yang kelima, apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya mengambil kira akan dia. Yang keenam, apabila ia melihat pada dirimu akan kejahatan,
nescaya menutup ia akan dia menutup aib saudara dia, sahabat dia tak dinampak buruk sahabat, dia tutup keaiban sahabatnya didapat di hadapan orang-orang lain supaya orang yang tak tahu. Yang ketujuh, apabila engkau berkata nescaya dia membenarkan kata-katamu. Yang kedelapan, apabila engkau mengusahakan sesuatu perkara, nescaya dia menolong akan dia. Yang kesembilan, apabila engkau berselisih dengannya pada sesuatu, nescaya melebih ia akan dikau. Dia mengalah lah. Nombor 9 ni. Yang ini digariskan oleh Al-Qamah. Inilah 9 garis panduan yang digariskan oleh Al-Qamah bagaimana nak cari sahabat-sahabat yang sebenar. Sebagaimana Nabi Muhammad bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga sahabat-sahabat lain bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup gadai nyawanya sebagaimana Al-Jarrah, dak dia sanggup tahan tubuh dia masa di peperangan Uhud, ya, nak mendefend Nabi, nak panggil ni, nak menghalang Nabi daripada kena panahan-panahan musuh. Nak cari macam tu, Allahu Akbar, sangat-sangat susah dalam dunia kita sekarang ni. Jadi kalau kita tak boleh nak cari orang macam tu, kita kena jadi orang yang digariskan oleh oleh Al-Qamah ini, 9 cara. Allah, saya rasa itu sajalah untuk malam ini. Saya minta maaf andai ada bahasa-bahasa saya yang mengguris sahabat-sahabat muslimin-muslimat sekalian sidang pendengar semua. Tadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma